Selepas hampir 2 tahun menyepi Royal Chulan Pening, RCP kembali dengan hidangan pelbagai jenis makanan laut bertema The Return of Poseidon. Malah pelanggan juga boleh menikmati hidangan segar dengan harga berpatutan untuk semua golongan. Pengurus Pemasaran dan Komunikasi RCP, Vaishnavi Shinmugam berkata, pelanggan boleh merasai hidangan bufet dengan dua pilihan. Pilihan pertama, makan selama 2 jam dengan harga RM105 untuk dewasa, warga emas harga RM75 dan RM55 bagi kanak-kanak. Pilihan kedua, pakej makan tanpa had dengan harga RM150 bagi dewasa, RM100 untuk warga emas dan RM80 kanak-kanak. Ketam, udang, siput dan juga banyak lagi. Yang istimewa, dengan setiap pembelian 5 orang dewasa, mereka akan mendapat 1 Chilean snow crab secara percuma. Kami juga menawarkan 2 sesi Japanese Miyagi oyster. 5 session utama ditawarkan adalah Fresh Seafood and Sashimi on Ice, Japanese Miyagi Oyster, Poseidon's BBQ, Crispy Corner dan Snapper Noodle Corner. Buffet turut dilengkapi dengan pelbagai pilihan aneka pemanis mulut. Lebih menarik, keunikan coklat fountain berwarna biru memberi pengalaman unik kepada pelanggan seolah-olah mereka berada di lautan. Pakej boleh didapati bermula 12 Oktober pada hari Jumaat dan Sabtu bermula pukul 6.30 hingga 10 malam di Sri Tanjung Cafe RCP. Tempahan boleh dibuat menerusi talian yang tertera. Loji rawatan air LRA Sungai Limau di Baling terpaksa dihenti tugas bermula pukul 8.15 pagi tadi. Ia berpunca daripada kadar kekeruhan air mentah yang tinggi dan dijangka menjejaskan 15,000 akaun pengguna terutama di daerah Baling. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd sadar dalam kenyataan memaklumkan gangguan bermula pukul 8.15 pagi sehingga kadar kekeruhan air mentah stabil dan agihan semula bekalan air selesai. Antara kawasan yang dijangka terjejas termasuk 6 kampung di kawasan R1 Pak Bong dan 32 kampung dan taman perumahan di R4 Taman Saga. Hujan lebat sejak petang semalam hingga awal pagi tadi menyebabkan paras air sungai meningkat mendadak dan melimpahi tebing. Kejadian menyebabkan kediaman penduduk yang terletak di tebing sungai dinaiki air. Seramai 18 kaki tangan Jabatan Penyiaran Malaysia menyalahkan potensi kepimpinan melalui program pengukuhan pasukan Intan bersama Media 2024 di Institut Tadbiran Awam Negara Intan, Kampus Wilayah Utara Intura. Program disertai penyampai radio, wartawan dan penerbit rancangan selama 3 hari 2 malam itu diadakan sempena sambutan ulang tahun Intan ke-65. Perunding latihan kanan unit pengukuhan pasukan Intura, Ramzi Akmal Hassan berkata pihaknya menyediakan fasilitator yang terlatih dari dalam dan luar negara termasuk Jepun serta kemudahan disediakan di Intan Leadership Development Park, Lead Park dan Intan Challenge Cube, InCube. Projek khusus InCube ataupun Intan Challenge Cube ni adalah satu fasiliti pembangunan pasukan dan pengukuhan pasukan yang mana kita khusus pembinaannya untuk membentuk sebuah pasukan melalui elemen dan juga aktiviti yang terdapat dalam InCube itu sendiri. Ada 4 elemen di InCube. Yang pertamanya adalah Via Frata, kemudian kita ada Dangle Duo, kemudian kita ada abseiling dan seterusnya kita ada Dark Maze. Jadi kalau ikutkan fasiliti InCube ini adalah satu-satunya yang terdapat di Malaysia adalah di Intura sendiri. Peserta juga dibawa ke Pangkalan Hulu Perak untuk aktiviti meroka Gua Gendang yang menjadi acara kemuncak bagi kursus tersebut. Intura turut menyasarkan 40 siri kursus setiap tahun dengan penyertaan dari seluruh negara berbanding sebelum ini yang hanya tertumpu untuk penjawat awam di utara. Selain penjawat awam biasa, Intura juga menerima banyak permohonan daripada badan beruniform seperti PDRM dan JPPM. Banyak yang kami dapat sebenarnya. Pertamanya adalah untuk keyakinan diri kita sebagai penyampai radio, orang TV ke dan yang
kedua adalah semangat kerjasama, semangat berpasukan, dan yang ketiga adalah semangat kita adalah semangat berkumpulan. Apapun yang kami jalani selama 3 hari ini, insya-Allah akan kami adaptasikan dalam kerjaya kami dalam Jabatan Penyiaran Malaysia ni. Program pengukuhan intan bersama media di Intura ni memang diadakan pelbagai aktiviti yang menarik, aktiviti yang tidak dapat dirasai di luar. Jadi kepada semua yang ingin merasai pengalaman yang berbeza, yang unik, datanglah ke Intura. Satunya kita dapat tentang bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin, untuk memimpin sebuah pasukan. Kita juga diajar untuk survival, untuk kita menghadapi dalam suasana keadaan yang agak stres. Macam mana kita nak menghadapi cabaran-cabaran yang disediakan di sini. Ini semua boleh diadaptasikan dalam pekerjaan harian kita. Sukan Lasak Ironman Malaysia 2024 di Langkawi melabuhkan tirainya semalam. Sejarah tercipta apabila juara baharu dinobatkan. Atlet profesional dari Brazil Fernando Toldi menjadi juara Ironman Malaysia kategori lelaki, manakala atlet profesional Australia menguasai kategori wanita menerusi Regan Holyoke. Fernando Toldi melepasi garisan penamat dengan catatan masa 8 jam 10 minit dan 23 saat. Tempat kedua disandang peserta Australia, Tim Van Berkel dengan catatan masa 8 jam 13 minit dan 38 saat. Manakala Andreas Dreitz dari Jerman pula di tempat ketiga dengan catatan masa 8 jam 18 minit 7 saat. Sementara itu, Holyoke menguasai kategori wanita dengan catatan 9 jam 13 minit dan 7 saat. Rakan senegaranya Katie Raymond selepas masing-masing mendidiki pula di tempat kedua dengan catatan masa 9 jam 30 minit. Tempat ketiga menjadi milik Federica De Nicola dari Itali dengan catatan masa 9 jam 42 minit dan 5 saat. Kejohanan tahun ini membabitkan Ironman Malaysia dan Ironman 70.3 Langkawi berjaya menarik lebih 1,800 atlet dari 51 negara.